Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saya sebagai rakyat Sabah, rakyat Malaysia, saya masih melaungkan justice for Zara, keadilan untuk Zara. Kita masih berdoa kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada semua yang ada talian kepada Zara Khairina, supaya mereka dikuatkan. Kita semua bersatu untuk keadilan ditegakkan. Dan beberapa isu berkaitan dengan kematian misteri ini masih menjadi persoalan, masih menjadi tanda tanya. Tapi kita bersyukur karena Polis Bukit Aman sudah mengambil alih kes ini. Tapi saya melihat adakah orang menunggang perkara ini. Kerana ada satu gesaan daripada parti PAS yang menggesa dua pemimpin ataupun menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan untuk meletakkan jawatan susulan daripada kes ini. Pemimpin PAS gesa Fadlina, Saifuddin letak jawatan. Adakah anda mempunyai komen berkaitan dengan gesaan daripada pemimpin PAS ini? Adakah mereka ini sekadar menunggang, sedangkan mereka sendiri ini layak atau tidak mempersoalkan kes ini? Itu menjadi persoalan ramai orang. Sebelum saya teruskan, saya perkenalkan Anda. Ini adalah terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik, meningkatkan dan menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda yang ada masalah kesehatan, Anda boleh menghubungi saya untuk mendapatkan tips terapi imun. Seorang pemimpin PAS menggesa Menteri Pendidikan Fadlina Sidek dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution meletakkan jawatan susulan kegagalan mengendalikan kes kematian pelajar berusia 13 tahun Zara Khairina Mahadib. Pengarah Jabatan Kajian dan Polisi Lajna Penerangan PAS Pusat Nurul Islam Muhammad Yusof menegaskan desakan itu bukan kerana isu politik, tetapi tuntutan terhadap tanggungjawab kedua-dua menteri berkenaan. Kalau mereka menggesa kerana mereka mahu menuntut tanggungjawab kedua-dua menteri tersebut, itu mungkin saya setuju. Tapi kalau mereka menggunakan isu ini, menunggang isu ini untuk menjatuhkan menteri dalam kerajaan, itu saya tidak setuju. Menurut artikel ini bukan tulisan politik, tetapi tuntutan kepada menteri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang berlaku dalam kes Zara Khairina. Dalam isu ini, aku berpandangan dua orang menteri yang perlu bertanggung jawab dan meletakkan jawatan adalah Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri. Ataupun PMX perlu ambil tanggung jawab dan rehatkan mereka dan ganti dengan ahli parlimen atau senator lain dari PHBN dalam satu kenyataan. Saya terfikirlah kalaulah mereka berdua ini dipecat, direhatkan, digugurkan, siapakah agaknya boleh menggantikan tempat mereka? Kalau nak cakap ahli parlimen, mungkin Rafizi boleh kot. Ataupun mungkin ada beberapa pemimpin lain yang anda boleh syorkan, ataupun pandangan anda. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, banyak saja berita-berita yang hangat. Antara yang selalu FYP di media sosial kita adalah berkaitan dengan kes kematian Zara Khairina, dan kita berdoa supaya keadilan dapat ditegakkan secepat mungkin. Sebelum ini juga saudara-saudara, saya dikejutkan dengan satu berita yang menyebut Anwar tidak layak sebagai ahli parlimen Tambun dan kedudukannya sebagai Perdana Menteri juga tidak layak. Kenyataan yang dikeluarkan daripada Waita Murti. Nah, berkaitan dengan ini, satu lagi berita susulan yang menggemparkan seluruh gabungan komponen kerajaan perpaduan. Surat itu ditujukan kepada pertama Presiden UMNO, Amanah, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah serta Setiausaha Agung DAP. Tinggalkan Anwar. Waita Murti tulis surat pada pemimpin parti kerajaan. Jadi surat ini saudara-saudara, tinggalkan Anwar.
ditujukan kepada pemimpin-pemimpin parti kerajaan. Adakah ini bakal menjadi satu kenyataan? Oke, sebelum saya teruskan, saya nak perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang dan apapun juga jenis penyakit, kencing manis, diabetes, darah tinggi, kolesterol, gout, dan macam-macam lagi, mungkin ini adalah penyelesaian kepada penyakit Anda. Saudara-saudara, ini adalah terapi imun, meningkatkan, mendidik, dan menyeimbangkan sistem imun badan Anda sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Oke, baik, teman-teman, kita teruskan dalam surat yang menyatakan tinggalkan Anwar. Adakah ini boleh menjadi satu kejayaan buat pembangkang sekiranya pemimpin-pemimpin parti kerajaan meninggalkan Anwar? Selepas memulakan cabaran undang-undang untuk mempersoalkan keabsahan Anwar sebagai ahli parlimen dan Perdana Menteri, Waitamurti melancarkan satu lagi serangan. Dia menulis surat terbuka menggesa parti politik yang menyokong pentadbiran Anwar supaya memikirkan semula kedudukan mereka dan mempertimbangkan untuk meninggalkan kerajaan perpaduan. Menurut Waitamurti, pemimpin parti-parti berkenaan perlu membuat keputusan sekarang kerana menurutnya Anwar mengelirukan mereka untuk mempercayai bahawa pengerusi PH itu berhak menjadi calon Perdana Menteri selepas PRU 15. Ini bukan perkara remeh. Kepercayaan rakyat dan legitimasi kerajaan terletak pada kesetiaan kepada perlembagaan. Setiap daripada Anda kini berada di persimpangan jalan. Adakah Anda akan terus berdiri di belakang individu yang telah hilang kredibiliti dan yang telah mengelirukan negara pada saat paling penting? Atau adakah Anda mengambil pendirian berprinsip dalam mempertahankan perlembagaan persekutuan dan menghormati sumpah jawatan Anda sebagai ahli parlimen dan sebagai anggota kabinet, kata Presiden Parti Kemajuan Malaysia itu. Surat itu ditujukan kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Gabungan Parti Sarawak yang dipimpin oleh Abang Jo, Gabungan Rakyat Sabah dipimpin oleh Haji Ji, serta Setiausaha Agung DAP. Waitamurti seterusnya mendakwa bahawa rakyat akan menghukum parti mereka pada pilihan raya akan datang jika gagal mengambil tindakan terhadap Anwar. Berkaitan isu ini, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini? Silakan komen di bawah. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, sehingga hari ini masih ramai yang melaungkan keadilan untuk Zahra Khairina. Justice for Zahra Khairina. Tapi saudara-saudara, tahukah Anda, ada beberapa berita palsu yang sudah disebarkan sebelum ini berkaitan dengan kes kematian misteri Zahra Khairina. Kita sebagai rakyat Malaysia kena berhati-hati menerima sebarang maklumat di media sosial. Kita kena lihat daripada akaun tersebut, TikTok, Facebook, ataupun mana-mana saja sumber. Kita kena periksa akaun yang menyampaikan berita tersebut. Contohnya, ada beberapa fitnah, ada beberapa berita palsu yang saya nak share kepada Anda hari ini. Tapi sebelum itu saya nak teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Mungkin ini akan membantu Anda, kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, penyakit berulang dan apa saja jenis penyakit, Anda boleh menghubungi saya. Anda boleh mendapatkan terapi imun ini, mendapatkan maklumat tentang terapi imun transfer factor ini. Oke, baik saudara-saudara, saya telah mendapat satu maklumat daripada Facebook page Liana Marzuki. Itu sebab konsepnya jangan pajak otak. Semua benda terus telan tak dikunyah. Bila dapat suatu berita, tunggu, hadam, semak fakta. Inilah yang kita perlu lakukan. Jangan bila dapat maklumat tentang isu-isu hangat di seluruh Malaysia, contohnya kes kematian adik Zahra Khairina, kita terus terima tanpa menghadam, tanpa menyiasat dan meneliti sumber. Kita kena tunggu, hadam, dan paling penting, semak fakta. Hanya rujuk pada yang pakar.
cerita yang telah ditolak sebagai fitnah. Ini yang kita kena tahu. Pertama, cerita berkaitan dengan mesin basuh. Saya yakin Anda pernah mendengar. Ini kita kena tolak. Yang kedua, suara Zara dalam audio. Ini pun kita kena tolak. Yang ketiga, postmortem VIP masuk. Peguam pun sudah umum, tidak ada penglibatan VIP. Pihak berkuasa pun sudah umum, termasuk pihak berkuasa. Dan yang seterusnya, ibu nak saman dokter. Ini pun kita tolak menurut maklumat daripada FB page Liana Marzuki. Tengok betapa banyak fitnah berterbangan. Moga-moga kita tak dibidak-bidak. Justice for Zara, justice for Faris, justice for all. Dengan beberapa caption berita daripada Sinar Harian diletakkan di dalam post Liana Marzuki. Peguam Ibu Zara Khairina nafi terima arahan saman dokter terkenal. Spekulasi Zara Khairina dimasukkan dalam mesin basuh tidak benar menurut peguam dan seterusnya. Itu bukan suara Zara Khairina. Jangan sebar fitnah menurut peguam. Dan peguam buat lagi kenyataan, bedah siasat Zara dilakukan secara telus, tiada VVIP masuk. Nah, tuan-tuan dan puan, jadi janganlah kita cepat mempercayai apa-apa spekulasi, apa-apa cerita tanpa kita menghadam dan menyemak fakta, dan paling penting daripada akaun mana yang kita lihat maklumat-maklumat tersebut dinyatakan, kita kena semak. Saudara-saudara, yang penting kita tetap melakukan justice for Zara.